Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita teruskan sesi kuliah menggunakan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, Almarhum Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung muka surat 340. Tajuk dia pelacur. Surat 340. Kita masih berbincang mengenai perempuan-perempuan yang diharamkan berkahwin, dan kita masuk pada malam ini dengan perempuan pelacur. Pelacur ni perempuan. Kalau lelaki dipanggil apa? Google. Dan Google gigolo. Baik, boleh atau tidak berkahwin dengan pelacur ataupun penzina? Dan penzina boleh atau tidak? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, pelacur dalam bahasa Arab al-bigha ataupun al-baghaya. Maksud pelacur ini ialah perempuan-perempuan jahat. Dia tidak akan ada orang baik lah, tidak akan ada perempuan baik nak jadi pelacur. Bila dia jadi pelacur, maka dia masuk kategori jahat. Sama ada dia rela hati menjadi pelacur ataupun dia dipaksa menjadi pelacur, maka pandangan umum, pandangan umum, dia adalah perempuan yang jahat. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita nak kahwin dengan al-muhsanatu minal mu'minat. Al-muhsanat, perempuan-perempuan yang baik dalam kalangan orang-orang beriman Islam ataupun daripada ahli kitab yang kita dah baca lah. Sama ada perempuan muslim ataupun ahli kitab, dia syarat dia al-muhsanat, perempuan-perempuan yang baik. Baik, jadi pelacur termasuk dalam kategori perempuan yang jahat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, Piramli kata apa Nabi? Piramli kata apa perempuan jahat ni? Perempuan kebrek. Bukan cerek, kebrek. Tapi dia menikah, dia dalam filem tu. Sesudah subuh. Tengok sesudah subuh. Balik buka. Sesudah subuh Piramli. Cik Nasir tengok, kau tengok saya, kau tengok dalam tu. Enggak, Cik Nasir. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, siapa perempuan jahat yang menjual maruah dirinya, dia jual dalam penzinaan dan mengambil wang upahnya. Dalam hukum jual beli ataupun hukum ujrah, sewa dan juga upah, barang yang nak dibeli ataupun barang yang nak disewa itu syarat dia adalah halal. Dan syarat dia ialah halal. Kita tidak boleh menjual dan membeli benda yang haram ataupun najis. Tak boleh jual babi sebab hukum dia adalah haram. Apa yang haram dimakan maka haram jual belinya.
tak boleh jual arak dan tak boleh jual rokok. Ikut pendapat yang kata rokok itu adalah haram, maka haram kita jual rokok. Maka pendapatan kita juga adalah haram. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kalau siapa-siapa jual rokok, dia nak bayar zakat pendapatan, hak bahagian untung rokok dia kena tolak tepi. Itu tak boleh masuk dalam bab zakat. Zakat kena harta yang suci, yang halal sahaja. Harta haram tak boleh masuk dalam bab zakat. Hati-hati tu orang menjaga kedai ruji, hak menjaga rokok. Nak keluar zakat tak boleh campur semua kali. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tak boleh jual benda haram, benda najis. Sambung yang sewa tak boleh. Kita nak sewa ataupun sewakan benda yang haram atau najis. Kita nak sewakan arak tak boleh. Nak sewakan kemaluan, hukum dia haram. Kemaluan itu tidak boleh disewakan. Sebab dia diharamkan. Yang halal ialah kahwin. Hanya suami saja yang halal menggunakannya. Maka bila dia menjual kemaluan dan mengambil upah daripada itu, maka hukumnya adalah haram, maka pendapatannya adalah haram, maka makan minumnya daripada hasil wang itu adalah haram. Semua jadi haram belaka. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ini tidak boleh. Dalam sebuah riwayat dinyatakan bahawa Marsad bin Abu Marsad pernah meminta izin Nabi SAW untuk membenarkannya berkahwin. Dia jatuh tak tulis. Membenarkannya berkahwin dengan seorang wanita pelacur. Ini zaman Nabi lagi lah. Ada dah. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, bukan kata benda baru pelacur ni. Benda lama. Kerja lama. Kerja zaman jahiliah. Pelacur ni. Dia minta izin dengan Nabi nak kahwin dengan seorang pelacur yang mempunyai perhubungan dengannya. Anak makwa dia. Orang Sarawak panggil gerek. Jangan kejut lah. Aku pun kejut lah mula-mula pergi Sarawak. Dia kata gerek. Orang Kedah gerek daripada macam ni. Asyikkan. Sarawak kucing lah, tempat lain aku tak tahu. Gerek tu ialah makwa. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dia punya gerek dia punya makwa dia, kekasih lama. Pada zaman jahiliah, sebelum dia masuk Islam, dia berkawan dengan perempuan ni. Tapi perempuan ni pelacur. Bila dia masuk Islam, dia minta izin dengan Nabi nak berkahwin dengan perempuan, nama dia Anak. Maka Nabi SAW membelakanginya. Nabi paling kok lain. Nabi tidak melihat kepada Marsad, Nabi paling kok lain dulu. Sebab tak ada ayat lagi turun. Boleh ke tidak berkahwin ni? Sehingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur. Surah Cahaya ayat 3. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun wa hurrima zalika 'alal mu'minin. Baik, tengok elok-elok kalimah az-zani. Kalau kita nak letak hak Melayu, kita buat alif lam. Melayu tak pakai alif lam. Alif lam ni Arab lah. Sebab tu Sudin bila dia baca bunyi al-padang pasiru, dia buat al. Al-kurma, al-an ni Arab. Tapi dia boleh buang je al. Tak ada masalah pun, tuan-tuan. Jadi kita tak letak al-al, tak ada nama al. Ada hak jenis Arab tu al-Jufri, ada jenis Arab sikit bunyi. Saya tak ada al, saya Hasan Basri, bukan Al-Hasan Al-Basri. Siapa pergi tambah? Sepak ya. Pandai tulis Ustaz Al-Hasan Al-Basri. Astagfirullahaladzim. Tak ada al, kita Melayu ke Arab. Hak nama sama Al-Hasan nama dia. Kemudian dia banyak duduk di Basrah, dia belajar di Basrah, maka digelar Al-Basri. Itulah Al-Hasan Al-Basri. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Zani, Z-A-N-I, Zani. Ada nama orang Zani.
Muhammad Zani. Kalau ada contoh kita sendiri hak nama tu ataupun siapa-siapalah kawan-kawan kita ke anak-anak kita begitu dia elok-elok lah. Ubah nama tu. Nama kena elok-elok sebab Allah nak panggil kita di padang mahsyar menggunakan nama hak kita gunalah. Nama ni bukan sekadar JPN, bukan sekadar Jabatan Pendaftaran Negara, akan dipanggil nama kita di padang mahsyar. Tiba-tiba nama kita Zani. Zani dia pergi ke Arab. Arab artinya gigolo. Lelaki penzina. Nak kita buh nama tu kita. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang sebab tu kan duk sebut elokkan nama anak. Quran kata ahsinu asma'akum. Perelokkan nama-nama kamu. Makna biar elok. Sebab nama itu akan dipanggil sejak kamu lahir, sejak kamu dinamakan nama itu sampai kamu mati. Sampai masuk kubur orang baca talqin menyebut nama itu. Takkan kita letak nama Mazda anak kita Cik Aziz? La ilaha illallah. Sebab apa nama Mazda? Gabungan daripada mak dengan ayah. Mak nama Maznah ambil Maz, ayah nama Daud ambil Daud. Mazda binti Daud. Perelokkan nama. Nak sebut. Sebab ada berlaku saya sebut. Tapi yang saya jumpa bukan Zani. Zaini tak apa. Zaini perhiasan, dia jadi lain dah. Ni Zani. Hak saya jumpa Zaniyah. Zaniyah artinya pelacur. Perempuan pelacur, lelaki Zani gigolo. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati kawan saya dulu. Sekolah menengah. Tapi pihak sekolah menengah sekolah saya ni, sekolah agama. Masa duduk sekolah rendah tu orang tak peduli ingat. Ustaz ada, ustazah ada tapi tak berapa nak peduli. Dia kira mengajar alih batal sudah. Hak jenis-jenis ni kena naik atas sikit pergi sekolah menengah baru ada hak keras-keras sikit. Bukan keras apa, dah kena betul lah. Panggil ayah dia. Terang dia elok nama ni tak elok. Zaniyah ni makna pelacur Pak Long. Pak Long mana belum dalam Quran ni Zaniyah lah. Dalam Quran hak makna elok ambil lah, hak makna tak elok jangan ambil lah. Fir'aun pada dalam Quran. Inna fir'auna ala fil ard. Boh nama Fir'aun. Baik. Ada anak ni boh Muhammad Fir'aun. Ambil mana Quran? Bukan semua kalimah-kalimah dalam Quran tu makna dia hak elok, ada makna yang tak elok. Dia sebut sebab benda tu kena sebut. Babi pada khinzir, bukan nama Muhammad khinzir. Boleh? Dalam Quran? Berat pakai dalam Quran baik semua. Jangan kerain tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka perelokkan. Dia tukar. Setelah dinasihat dia pergi tukar lah. Masa tu bayar dia RM10 lah, ni aku tak tahu lah. Prosedur tanya Cik Liat, orang pencing jenera bersaraf. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tukar Nurul Huda, cahaya petunjuk. Macam ni Baik, kita tengok makna dia. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dhalika 'alal mu'minin. Maksudnya lelaki penzina, itulah gigolo, tidak boleh berkahwin melainkan kepada wanita penzina, pelacur, atau wanita musyrik kafir. Dan wanita penzina tidak boleh dikahwini melainkan seorang lelaki penzina atau lelaki musyrik. Dan yang demikian itu adalah diharamkan kepada orang-orang beriman. Gambaran sepintas lalu bila kita baca ayat ni, nampak macam bunyi bila seorang lelaki dan perempuan berzina, mereka ni kena kahwin dua mereka. Sama-sama penzina. Ni pelacur ni sama-sama zina. Nikah mereka dua. Mana hak zina, lelaki berzina ni tak boleh nikah dengan perempuan hak tak zina. Dan perempuan yang zina ni tak boleh nikah dengan lelaki hak tak zina. Kena nikah dengan sama-sama zina. Di hujung ayat, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Diharamkan kepada orang-orang beriman. Mana orang hak beriman yang tidak berzina tak boleh nikah dengan penzina. Ini pada mata kasar bila kita melihat ayat ini. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, sebab tu kita dah sebut banyak kali nas
daripada Al-Quran dan juga hadis tidak boleh dilihat dengan makna sepintas lalu. Dia mesti masuk perbincangan ulama-ulama. Jadi kita tidak boleh memahami nas Quran dan hadis hanya kita memahami maknanya sahaja, bahkan kita kena masuk perbincangan ulama-ulama, lebih-lebih lagi ulama-ulama mazhab. Apa mereka komen ataupun apa mereka bahas tentang ayat ini. Ayat ni saya akan bagi last sekali nantilah. Kalau kita baca hak dia bagi dulu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu ayat Quran. Baik, apabila turunnya ayat ini, hak marsad tadi, jumpa Nabi minta nak berkahwin dengan bekas kekasih dia tu, anak yang seorang pelacur. Nabi tak tengok dia, Nabi Khalid tak tengok dia, sehingga turun ayat ini. Maka bila turun ayat ini, Nabi SAW pun membacakannya kepada marsad. Nabi panggil marsad, soalan yang kami tanya, aku nak baca Quran, dah turun ayat dah. Nabi baca ayat ni, azani la yankihu illa zaniyah. Marsad bin Abu Marsad tadi. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam mengusulkan, Nabi mengusulkan, bagi nasihat pada dia, janganlah kamu berkahwin dengannya. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmizi. Baik, Nabi tak bagi Marsad bin Abu Marsad berkahwin dengan anak seorang perempuan pelacur atas alasan ayat ini. Allah cerita di segi ghalibnya, orang bila seorang pelaki penzina, biasa dia takkan menikah dengan orang yang baik-baik, dia akan menikah orang jahat macam dia juga. Sama dengan perempuan yang jahat, biasanya dia takkan menikah kecuali lelaki yang jahat macam dia. Dia baru sekupu, orang panggil. Perkahwinan ni kena sekupu, sebab tu Quran sebut al-khabisat lil-khabisin. Perempuan-perempuan yang jahat sesuai untuk lelaki-lelaki jahat. Wat-tayyibin lit-tayyibat. Wat-tayyibat lit-tayyibin dan wat-tayyibin lit-tayyibat, dan juga lelaki-lelaki yang baik dia sesuai untuk perempuan yang baik. Itu di segi ghalib. Ada Cik Nasir jumpa sebelum ni seorang ustaz Serban lilit 15, bini dia pelacur, ada. Siapa nak nikah? Jatuh maruah dia. Ustaz lilit 15, bini pelacur. Tu je Nasir. Dia takkan jadi dia. Takkan jadi. Dia akan jadi sama ada dua-dua baik ataupun dua-dua jahat. Dia akan jadi macam tu. Baru dia kupu, nama dia sekupu. Kalau satu baik, satu jahat, suami baik, isteri jahat, boleh kahwin, tak dosa, tak haram. Dia akan cerai. Tak lama. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Begitu juga kalau perempuan baik, lelaki jahat, ataupun perempuan jahat, lelaki baik, boleh kahwin, tapi dia tidak akan bertahan. Rumah tangga itu tidak akan jadi sebagaimana kita nak. Wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajikum litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tu tak akan datang. Di antara kebesaran, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ialah Allah mencipta daripada diri kamu sendiri pasangan hidup kamu, isteri itu. Litaskunu ilaiha, untuk kamu merasa tenang bila bersama dengan dia. Dan Allah menjadikan antara kamu berdua itu mawaddah, kasih sayang, wa rahmah, dan kesian belas. Tak akan berlaku kalau salah seorang dia tidak sekupu. Yang ni baik, ni jahat, tak akan berlaku litaskunu ilaiha. Yang ni baik, ni jahat pun juga tidak akan berlaku. Sebab itu ghalibnya manusia akan cari pasangan ikut dia. Maknanya perempuan-perempuan pelacur pergi tanya dia, ada dia angan-angan nak nikah dengan ustaz. Cik Nasir pergi tanya, lorong Haji Tayyib. Tanya ni, nak tanya sikit, ni kamu ni pelacur agak, ada cita-cita nak nikah dengan orang agama? Oh, dia kata no way. Cannot go. Itu maksud dia. Sebab tu Nabi kata jangan nikah dia. Bukan kata haram nikah. Kita akan bahas kemudian. Cuma di segi kufu tidak kufu dengan menikah lah. Kalau menikah pun rumah tangga kamu tak akan tahan lama. Macam tu. Baik, ini kerana Allah Subhanahu wa taala hanya membenarkan lelaki beriman berkahwin dengan wanita-wanita baik yang beriman dan wanita-wanita baik daripada ahli kitab.
Sebagaimana diterangkan sebelum ini, wanita-wanita yang baik ialah orang-orang suci dan terpelihara kepribadiannya. Demikian pula dihalalkan bagi lelaki muslim berkahwin dengan syarat wanita itu suci dirinya, bukan wanita yang mencemarkan dirinya di lembah pelacuran. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kalau kita tengok bab li'an, Cik Nasir tahu bab li'an? Tak ngaji lagi? Bila nak ngaji? Nanti tunggu kita ngaji lah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, li'an, seorang suami melaknat isteri dia sebab dia melihat isteri dia berzina. Maka dia, kalau hak zaman Nabi, kisah zaman Nabi, dan sahabat dia balik rumah tengok bini zina di rumah depan mata dia lah. Dia pergi jumpa Nabi, dia mengadu dengan Nabi yang kata isteri dia berzina. Nabi kata mana saksi 4 orang. Nak tuduh berzina kena ada 4 orang saksi yang adil. Maka dia kata mana ada. Kalau ada pun saya takkan bawa lah, takkan saya nak bawa 4 orang melihat isteri saya berzina, malulah saya. Nabi tak kata apa, Nabi kata balik dulu. Hang bawa 4 saksi, aku terima. Tak bawa, hang balik. Nah, lepas tu baru turun ayat bagi suami yang nak menuduh isteri berzina, kalau dia tidak ada saksi dan kalau tak nak bawa saksi, dia boleh sumpah laknat saja isteri. Ini nak mana sumpah laknat. Nah, dia sumpah 4 kali, demi Allahi wa billahi wa tallahi, aku melihat isteriku berzina sekian. Dan yang kelima, dia sanggup dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 kali sumpah, menggantikan 4 saksi. Sebab tu 4 kali sumpah menggantikan 4 saksi. Dalam bab suami isteri saja. Bab lain tak boleh pergi sumpah. Bab lain kita nak tuduh perempuan lain, bukan bini kita, tak boleh sumpah. Dia mesti 4 orang saksi. Tak ada yang ni tak jadi. Tuan-tuan, saya dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka suami isteri tak apa. Ini nama dia sumpah laknat. Sumpah laknat tak berlaku kecuali hal suami isteri saja. Bila dia sumpah 4 kali dan dia sanggup dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala pada kali yang kelima, maka automatik isteri dia tercerai daripada dia. Dan isteri dia wajib dihukum rejam sampai mati. Sebab dia tak perlukan bukti 4, dia perlukan 4 kali sumpah sahaja. Dan dia sanggup dilaknat, mana benar tu memang dia tengok sungguh. Takkan dia sanggup dilaknat mudah-mudah. Laknat ni benar berat. Orang hak ngaji dia tak akan sanggup dilaknat walaupun oleh manusia. Walaupun oleh manusia lah, hak paling command screw driver. Ini ke pula laknat Allah, laknat malaikat, laknat Nabi. Makna dia sumpah tu betul-betul dia tengok. Bila ini berlaku, maka isteri dia tercerai, maka isteri dia kena hukum rejam sampai mati. Sebab dia nikah dah, penzina hak nikah rejam sampai mati. Suami hak menuduh dia selamat daripada qazaf, sebab dia tak perlu 4 saksi, dia padang sumpah. Kalau tidak dia kena qazaf. Qazaf 80 sebatan. Orang menuduh zina tanpa bukti 80 sebatan. Maka isteri pula, kalau dia nak selamat daripada rejam sampai mati, dia kena sumpah balik laknat. Wallahi wa billahi wa tallahi, suami aku tipu lah semua dan sebagainya. Dan yang kelima, dia kena kata aku sanggup dimurkai Allah. Hak tadi dilaknat, ini aku sanggup dimurkai Allah Subhanahu wa taala kalau aku tipu. Maka kalau isteri dia sumpah gitu, maka isteri terselamat daripada rejam sampai mati, suami terselamat daripada hukum al-qazaf 80 sebatan. Dua-dua selamat. Tapi fikir dengan logik takkan dua-dua betul. Ya sih. Kalau suami dia salah, isteri dia betul. Kalau isteri dia salah, suami dia betul. Dia takkan berlaku dua-dua betul dan dua-dua salah. Makna dalam kes tu ada salah seorang yang menipu. Ada salah seorang yang menipu, sama ada suami ataupun isteri. Selepas daripada itu, perempuan itu pun mengandung. Bila dia mengandung, dia pun sampai berdekat dia melahirkan anak. Bila anak dia mula membesar, Nabi tengok anak dia sebiji muka macam lelaki yang dituduh oleh suami dia berzina dengan dia. Muka suami tak ada langsung,
Nasib baik muka Nabi sama Cik Nasir. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, itu genetik. Dia muka dia jadi sama hitam. Nabi kata apa pada isteri tu? Kalaulah kamu tak sumpah dulu, aku dah rejam kamu. Kamu tipu. Kamu sebenarnya berzina. Tengok anak kamu, kau bukan isteri suami kamu. Nah, tapi dia ada sumpah, dia selamat. Selamat dunia, akhirat tak selamat. Baik, dalam hal ni, bila suami melaknat isteri dia, tuduh isteri dia berzina, maka terputus hubungan tu, bercerai tu, dia tak boleh menikah sampai mati. Tak boleh nak rujuk, tak boleh nak kahwin semula, dah sampai mati tak boleh. Hak cerai talak 3, dia memang tak boleh rujuk dan tak boleh berkahwin. Tapi kalau isteri dia berkahwin dengan orang lain, kemudian bersetubuh walaupun sekali, kemudian suami baru menceraikan dia, kemudian isteri tu tamat iddah, dia boleh pergi Minang balik, boleh nikah balik. Hak cerai talak 3. Cerai li'an tidak boleh rujuk, tidak boleh nikah semula sampai mati. Mana sebab apa? Sebab kamu dah tuduh isteri kamu sebagai pelacur, maka haram bagi kamu untuk berkahwin dengan seorang pelacur semula. Nah, macam tu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, muhsinina ghaira musafihin. Sadaqallahul azim. Maksudnya dihalalkan bagi kamu. Ayat muhsinina ghaira musafihin, tapi maksud dihalalkan bagi kamu tak betul. Mana dia bagi ayat tak penuh. Dia bagi ayat penuh, hak terjemah ni bagi tak penuh. Ayat dia wa uhilla tu dia halal. Wa uhilla lakum ma wara'a zalikum in tabtahu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Surah An-Nisa 24. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, maksudnya dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu. Selain daripada hak disebut diharamkan isteri orang dan sebagainya tadi ni, ibu dan sebagainya, dan dihalalkan bagi kamu selain daripada itu, selain daripada mak kamu, selain daripada anak perempuan kamu, selain daripada mak menakan kamu, selain hak haram, hak kita mengaji dah, perempuan haram. Selain daripada itu, maka dihalalkan bagi kamu yang lain daripada itu. Hak tak sebut tu halal lah. Hak tak sebut dalam ayat tu dihalalkan kita menikah. Yang disebut tu diharam kita menikah. Hak lain tu halal. Untuk mencari isteri dengan hartamu untuk dikahwini, bukan untuk berzina. Muhsinin untuk bernikah. Nah, muhsan yang mana menikah. Lelaki muhsan, lelaki menikah. Perempuan muhsanah, perempuan yang menikah, muhsan. Ghaira musafihin, bukan berzina. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kita nak nikah dan bukan nak berzina. Jadi berkahwinlah dengan orang-orang yang baik, bukan penzina. Baik, sesiapa yang tidak mahu menerima dan mengingkari hukum Allah Subhanahu wa taala yang jelas disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, maka jadilah dia ketika itu seorang musyrik. Serupa dengannya juga. Tolak Quran, kafir ya. Sesiapa yang mengakui hukum Allah Subhanahu wa taala ini, diterimanya dan didokongnya. Dia terima ni, akan tetapi dia menyalahi hukum itu, tak ikut, serta berkahwin dengan sesiapa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala mengahwininya, maka dalam hal ini samalah dia seperti seorang penzina ataupun pelacur. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, hukum tolak kafir. Kita menolak hukum dia kafir. Contoh solat tu wajib. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Nah, ittifaq ulama-ulama satu dunia Islam, solat hukum dia wajib. Maka kita kata solat tu tak wajib, kita kata ulama tipu. Sebab tak ada dalam Quran kata Quran tu wajib. Puasa ada, puasa kutiba alaikum ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang beriman, difardukan. Kutiba tu difardu, diwajib kepada kamu puasa. Puasa betul wajib. Quran sebut kutiba alaikum. Al-qisas, hukum qisas, bunuh balas, wajib ke? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas.
Wahai orang-orang beriman, difardukan kamu qisas dalam bab fil qatla, dalam bab pembunuhan. Kalau seorang manusia bunuh yang lain, cukup sabit kesalahan, maka kita kena bunuh balas. Maka wajib, sebab Quran sebut kutiba. Dalam Quran tak ada ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus solah. Nah, tidak ada wahai orang-orang beriman tak difardukan kepada kamu solat, tak ada. Yang ada wa aqimis solah, wa aqimus solah, dirikan solat. Dia tak kata wajib, dia suruh ya. Nah, ini yang payah. Nak kata bodoh marah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab dia bukan ulama, dia siapa Cik Nasir? Ulat dalam semua. Ulama dia ada kaedah dia, kaedah usul fiqh, kaedah fiqh dia ada. Lah kaedah fiqh, kaedah usul fiqh, setiap suruhan itu menunjukkan di atas wajib. Selagi mana tidak ada dalil yang mengatakan sunat. Suruhan, maka aqimus solat tu suruh dah tu. Dirikan solat. Dan tidak ada dalil yang kata suruh tu sunat, maka kekal atas asal suruhan solat itu adalah wajib. Dia pergi tolak dengan akal ulat dalam semak dia. Nah, maka dia menjadi murtad dan kafir. Hukum dia diberi masa untuk bertaubat, tak taubat, bunuh dan tak perlu dimandi, tak perlu dikafan, tak perlu dikebumi pun, lempak dalam parit. Biar anjing makan. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, daging dia hanya layak bagi anjing makan saja. Itulah orang murtad. Tapi dia tak tolak hukum solat. Dia terima solat tu wajib. Okey, dia terima solat tu wajib. Tapi dia tak solat. Terima hukum. Tapi tidak beramal dengan hukum itu. Maka dia menjadi fasik. Tapi dalam bab solat, hukum dia sama. Suruh taubat dulu. Suruh solat. Tak solat juga, hukum dia bunuh juga. Nah, bunuh juga. Bila bunuh, dikafan, dimandi, dikafan dan dikebumikan di perkuburan Islam. Sebab dia tak tolak hukum. Beza dia, tolak atau tidak. Tolak hukum kafir. Nah, terima tapi tak amal, fasik. Baik, ini pun samalah bab ni. Allah kata ni tak boleh nikah dengan mak, tak boleh nikah dengan anak perempuan, tak boleh nikah dengan adik, tak boleh nikah dengan mak menakan. Dia kata ya, dia terima tapi pergi menikah juga. Maka dia termasuk dalam golongan fasik. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ini hak ni. Az-zani la yankihu illa zaniyah. Diturunkan selepas ayat yang menerangkan tentang hukuman jild. Jild ni sebab, hukuman sebab. Nah, sebab. Iaitu sebab seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maksudnya penzina wanita dan penzina lelaki, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebatan. Ini untuk yang tak nikah, yang ghairu muhsan. Nah, hak nikah rajam sampai mati ayat lagi. Ayat ini sudah dimansuh tapi dipakai maknanya. Dipakai hukumnya. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, ini ayat nombor 2. Nah, yang ni ayat nombor 3. Selepas ayat ni, turun ayat ni. Tapi tuan-tuan tengok keajaiban Quran. Ayat nombor 2 ni, az-zaniyatu waz-zani. Dia sebut penzina perempuan dulu. Kemudian baru dia sebut waz-zani, penzina lelaki. Nah, maka sebablah mereka ni. 100 kali sebab. Ayat 3, dia sebut penzina lelaki dulu. Lepas tu baru sebut penzina perempuan. Itu Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran? Tidakkah kamu tadabbur kepada Quran? Am ala qulubihin akfaluha? Ataupun kamu mengunci pemikiran kamu, tak nak lihat kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kalimah hak letak dulu, kemudian pun ada perkiraan, perhitungan dia. Kenapa ayat 2 diletakkan az-zaniyatu waz-zani? Pelacur, penzina perempuan, kemudian dan penzina lelaki. Ayat 3 disebut penzina lelaki dulu dan kemudian baru sebut penzina perempuan. Ayat nombor 1 nak kita zina. Ayat nombor 3 ni kita zina. Nombor 3 cerita menikah. Maka bab zina, Allah sebut perempuan dulu, penzina perempuan dulu, kemudian penzina lelaki, sebab yang boleh membawa kepada zina
majoritinya datang punca daripada perempuan tu sendiri. Punca zina. Dengan dia pakai ketatnya, tidak menutup auratnya, cara dia jalannya, cara fashionnya, itulah yang menarik Cik Nasir terpikat. Boleh buang-buang Cik Nasir nama. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, sebab zina dia sumber hak paling besar dia di pihak perempuan. Sebab itu Allah sebut penzina perempuan tu dulu. Hak lelaki ni macam terikut saja. Nah, bab nikah dia sebut penzina lelaki dulu, kemudian baru penzina perempuan. Sebab apa? Bab nikah lelaki cari perempuan, dia tak ada perempuan cari lelaki. Dia mesti timba mencari perigi, bukan perigi mencari timba. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian macam tu. Nah, sebab itu ada sebutan hak ni sebut perempuan dulu, yang ni sebut hak ni sebut lelaki dulu. Yang tu kita kena tadabbur tengok. Nak ngaji dah. Tak ngaji kita tak akan tahu. Sebab tu beza nah. Adakah hal yastawi allazina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jawapan di hujung dia la yastawi, tidak sama. Tengok sama masa tengok sama, mata pun tengok sama, baca pun bunyi sama, tapi kefahaman tak sama. Tu beza orang ada ilmu dengan orang tidak ada ilmu. Sebab tu Nabi kata kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lil ilmi wa la takun rabi'ah fatahlak. Jadilah orang alim, ataupun jadilah orang belajar dengan orang alim, ataupun jadilah orang yang mendengar ilmu, ataupun sekurang-kurang cinta kepada ilmu. Jangan kamu jadi golongan keempat. Nah, alim pun tidak, belajar dengan alim pun tidak, mendengar ilmu pun tidak, cinta pun tidak, maka kamu akan hancur binasa, fatahlaku ahli neraka. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Seterusnya, sambung. Ini adalah seperti hukuman jasmani. Sebab ni hukuman jasmani. Nah, piak bagi. Nak tengok sebab ni boleh buka filem Semerah Padi. Tengok kan. Lepas sebab 2-3 kali pi pegang kaki penghulu, tolonglah penghulu, janganlah sebab mereka. Dia dah beli kat filem. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi tak betul juga cara dia mana boleh tak pakai baju. Nah, sebab Islam bukan seperti itu. Filem itu betul dia buat, tapi cara teknikal tidak betul. Maka menimbulkan fitnah kepada Islam itu sendiri. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, ini adalah seperti hukuman jasmani. Sebab tu, manakala yang sebelum ini adalah seperti hukuman moral. Siapa berzina, maka hukuman disebat itu hukuman nak bagi dia rasa sakit. Dan kesakitan itu kesakitan pada jasmani tubuh dia, dan dengan kesakitan itu akan menghapuskan dosa zina. Nah, baik. Bahagian hak dia tak boleh nikah tu, itu bahagian moral. Hak tu bahagian dalam. Nah, dia akan jadi pening. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati saya, itu hukuman moral, hukuman akhlak pada akhlak dia. Kerana sesungguhnya pengharaman mengahwini seorang penzina, baik lelaki maupun wanita, adalah sama seperti menyisihkan diri dari kehormatan seorang warga negara yang baik, ataupun menggugurkan kewarganegaraannya, ataupun mencegah dari mendapat sebahagian daripada perkara-perkara yang tertentu dalam kaedah-kaedah yang terkenal dalam zaman yang baru ini. Dia nak seksa jiwa sebenarnya. Yalah, bila tak boleh nikah dengan orang baik, jadi jiwa terseksa. Macam isteri yang nusyuz, suami dia kena buat 3 benda. Yang pertama sekali, nasihat. Nah, bila isteri kita nusyuz ialah dia tak nak buat apa yang kita suruh dalam urusan yang tidak bercanggah dengan agama. Walaupun baca ayat sekalipun, walaupun masak nasi sekalipun, walaupun sidai baju, jemuk baju sekalipun, dia tak nak buat, tidak ada uzur apa-apa, nak tengok Facebook. Nusyuz lah. Banyak kali jadi macam tu, maka kita pun panggil dia, ni nak bagi tahu ni minum. Dalam agama ni, suami isteri ni bila suami suruh buat benda-benda yang tidak bercanggah dengan agama, hang kena ikut.
Lainlah kalau kusuhan pergi zina, tak boleh ikut tu, sebab tu canggah dengan agama. Lainlah kalau kusuhan ni buka tudung, buka aurat, tu tak boleh ikut, sebab tu bercanggah dengan agama. Aku suruh hang baca ayat kopi tu kat ahli ya. Itu kat ahli pada undertaker. Lain kali dengan buat gitu, tak boleh. Suami suruh pergi buat lah. Kecuali ada keuzuran, tak apalah. Ni duk main Facebook, nak berhenti. Pergi kerja tengok atas katil Facebook, dah balik Facebook lagi. Muka Facebook tu. Nasihat lah. Tak jadi ke. Perangai ni tu jenis tak jadi. Itu step yang pertama. Nampak tak jadi, kita tukar step yang kedua. Step yang kedua, kita tinggalkan tempat tidur. Maknanya kita tinggal tempat tidur tu tak layan dia, layan. Buat tak tahu malam Jumaat kan malam Jumaat, buat tak tahu pun. Faham je, faham. Faham tak faham, tak faham. Nah, buat tak tahu, kita tinggal buat tak tahu. Lagi seronok dia. Hak ketiga tu pukul. Nah, pukul. Ambil kayu 24 tu, pelapuk bagi atas kepala. Mapuh lah tu. Bukan pukul macam tu. Ulama sebut pukul tu pukul mendidik. Bukan nak bagi sakit jasmani. Hak sebab tadi nak bagi sakit jasmani. Pukul hak ni bukan nak bagi sakit jasmani, nak bagi sakit jiwa. Ulama sebut ambil perca-perca kain. Nah, kita simpul jadi seketul macam penumbuk itu. Kain je. Kita ikat buat ekor tu, kita pegang tu, lepuk bagi sakit tak? Tak sakit. Fizikal tak sakit. Hak sakit apa dia? Hati. Tu tujuan nak bagi dia sakit jiwa, nak bagi dia berubah lah. Nah, dak juga panggil sebelah kita seorang, sebelah dia seorang, adik-adik kita, panggil ayah kita, panggil ayah kita, panggil pak mentua kita, cuba bincang tengok. Agak-agak kami ni layak tak cerai. Nah, keluarga pun bincang-bincang tengok, dia kata kalau macam ni hang cerai dia, tak bawa cerai. Tu proses dia. Nah, nak kita hak sebab tu. Ada sebab untuk menyakitkan fizikal. Pak nak bagi sakit fizikal. Ada sebab, ada perbuatan kita buat bukan nak sakitkan fizikal, tapi nak bagi dia rasa hati. Berubahlah. Kalau dia ada hati, dia berubahlah. Hati tak ada, hati mati, dia lagi tak. Pukul. Sudah. Silat aku nikah lah. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Habis tu. Tengok pukul tu, teruk dah pukul. Bukan pukul tubuh, pukul jam. Okey, saya nak buat kesimpulan dah. Tengok duk kata haram kan nikah ni. Baik. Jadi tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dalam ayat ni ulama terbahagi kepada dua. Bolehkah kita berkahwin dengan perempuan pelacur ataupun penzina? Berpandu ayat ni. Pendapat pertama ke zaman Nabi, pendapat isteri Nabi sendiri Aisyah radhiyallahu anha, pendapat Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan memang tak boleh nikah dengan perempuan pelacur ataupun perempuan yang berzina. Berdasarkan ayat Allah sebut wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Diharamkan yang demikian itu menikah dengan penzina, lelaki ataupun perempuan, ke atas orang-orang beriman, maka haram nikah. Itu pendapat yang pertama lah. Dan pendapat ini dipegang sebahagian ulama mazhab Hambali. Adapun jumhur ulama, dan juga sahabat-sahabat Nabi Umar Al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Ibnu Abbas, dan juga jumhur ulama termasuk 4 mazhab ni, Syafi'i, Maliki, Hanafi, mengatakan hak pendapat pertama tadi haram nikah kecuali taubat. Haram nikah kecuali bertaubat. Makna bila pelacur dah bertaubat, bila perempuan yang berzina sudah bertaubat, maka halal lah nikah balik dengan orang lain. Syarat dia taubat. Sebab at-taibu minaz zambi kaman la zambalah, Nabi sebut. Orang yang bertaubat daripada dosa itu seperti tidak pernah buat dosa. Maka boleh lah. Syarat dia taubat. Hak pertama haram, dengan syarat taubat boleh menikah. Kumpulan dua, hak majoriti, jumhur ulama. Tidak syarat taubat. Tidak syarat taubat. Boleh dia menikah walaupun dia tak taubat. Imam Syafi'i kata ayat wa hurrima zalika 'alal mu'minin, ini dia haramkan
Yang demikian itu atas orang beriman sudah dibatalkan hukumnya dengan ayat 3 surah An-Nisa, fankihu ma taba lakum minan nisa. Berkahwinlah kamu dengan perempuan mana-mana perempuan yang kamu rasa tenang dengan mereka. Dia sebut perempuan sahaja. Termasuklah perempuan hak pelacur dan juga penzina. Tidak haram. Dia kata batal. Hukum dia dibatalkan ayat tu. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Dan ayat surah 24 An-Nisa pun sebut wa uhilla lakum ma wara'a zalikum. Dihalalkan bagi kamu apa-apa yang tidak disebut. Dia bukan mak kita, dia bukan adik kita, dia bukan anak perempuan kita, dia bukan cucu perempuan kita, dia bukan mak nakang kita. Dia tu hak pelacur tu. Maka boleh. Tak sebut haram pada ayat tu. Di jumhur kata boleh. Walaupun dia tak bertaubat, tak syarat. Itu fiqh Cik Nasino. Hukum fiqh. Tapi bila kita nak berkahwin, kan Nabi dah sebut Nabi sebut, kita pun dah sebut banyak kali, tungkahul mar'atu li arba'in lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fazfar bizatid din taribat yadaka. Seorang perempuan itu dikahwini oleh seorang lelaki, mungkin dia ciri-ciri oleh lelaki itu dia akan pilih 4 ciri. Sama ada lelaki itu memilih keturunan dia, ataupun memilih harta dia, ataupun memilih kecantikan dia, ataupun memilih komitmen dia dengan agama. Apa Nabi sebut? Fazfar bizatid din taribat yadaka. Pilihlah perempuan yang ada komitmen dengan agama, yang jaga agama, kamu akan selamat. Kita ikut tip tu balik. Hak boleh tu fiqh. Nah, maka bila Nabi bagi tip-tip macam tu, walaupun fiqh jumhur ulama kata boleh berkahwin dengan pelacur ataupun perempuan penzina tanpa taubat. Tapi kita takkan nak nikah. Nak memilih isteri kita, bakal melahirkan anak kita, bakal menyusukan anak kita, bakal mendidik anak kita, takkan dia seorang pelacur yang tidak bertaubat. Nah, maka pilihlah. Kalau nak pelacur pun sekurang-kurang dia taubat nasuha, dia sudah meninggalkan kerja tu lama dah. Dan dia tak pernah kembali dan bertemu dengan kawan-kawan dia dulu, tak pernah putus hubungan macam Abdul Wahab dan Abdul Wahub dan Abdul Wahid. Dan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, fiqh lain, dari segi akhlak lain. Kita ada, sebab tu kita ada 3, akidah, fiqh syariat dan juga akhlak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, fiqh dia kira boleh, elok tak elok tu kita lah. Itu bahagian tasawuf, bahagian akhlak. Sebab tu mengaji 3-3, yang mengaji 1 atau 2, mengaji semua. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi cukuplah takat tu, masa kita pun dah semakin lewat. Kita akan masuk pula minggu depan perkahwinan mut'ah, kahwin kontrak. Macam mana perbincangan, insya-Allah kita bahas minggu depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada soalan saya nak jawab 1 ataupun 2 ajalah. Tak jawab marah pula. Pak haram, Ustaz Su kata haram, jual pun haram. Rokok Ustaz kata haram. Kan aku kata mufti lah. Kan aku kan mufti. Aku makan roti. Baik, macam mana status keluarga yang sumber pendapatan menanam tembakau? Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dengar kata saya kata, mufti. Boleh kata majoriti mufti seluruh dunia telah mengharamkan rokok ini. Baik, bila dia haram, maka jual beli pun jadi haram. Dia kaedah gitu lah. Apa-apa yang haram, kita makan minum, maka menjualnya juga adalah haram. Itu kaedah dia. Baik, macam mana status keluarga yang sumber pendapatan menanam tembakau? Bila fatwa dikeluarkan haram rokok, maka automatik dia akan pergi haram tanam tembakau. Sebab tembakau mesti buat rokok. Dia tak sama dengan anggur. Bila diharamkan arak, dia akan pergi haram tanam anggur. Kalau tanam anggur, tujuan untuk proses buat arak.
Tapi kalau tanam anggur untuk dijual di pasar malam, tak ada masalah. Adakah tembakau dijual di pasar malam? Dia satu untuk buat rokok je. Kan ada buat ni, buat apa-apa lain pada buat rokok ada. Aku tak tahu, aku tak baca ibarat tu. Macam tu lah. Nah, bila diharamkan rokok, fatwa haram rokok, maka dalam masa semua dia akan haram tanam tembakau. Sebab tembakau itu hanya buat rokok je, tak macam dengan anggur. Boleh buat arak, boleh makan biasa. Maka sumbernya adalah haram. Nah, tuan-tuan muslimat yang ini berpandukan pendapat fatwa yang kata haram, maka dia akan bersangkut semua haram. Kalau ada fatwa kata makruh, dia akan jadi makruh. Baik, bila bercanggah fatwa makruh dan haram, maka orang Islam disuruh pilih perkara yang paling selamat. Maka yang paling selamat adalah haram. Bila kita pilih yang haram, kita dah selamat dah. Kita tak isap, kita tak jual, kita tak tanam tembakau. Selamatlah kita tu. Kalau kita pilih makruh, takut hal makruh kita pilih itu sebenarnya salah, yang betul haram, maka salahlah kita. Maka al-khuruj minal khilafi aula. Nah, hari ni tak ada dah makruh. Makruh ni dulu-dulu. Tuan-tuan, orang tua dulu zaman Imam Syafi'i, masa tu tak buat kajian terperinci lagi. Masa tu kalau kata bawa kereta tu mengantuk, maka bolehlah isap rokok kalau dia boleh menghilangkan mengantuk. Dia macam tu. Nah, jadi masa ni berjalan, maka hari ini ada banyak lagi yang boleh mengelakkan kita mengantuk, bukan rokok. Saya tak pernah hisap rokok bila buat kereta daripada Johor Bahru sampai ke Kedah, saya ambil masa 14 jam. Nah, kalau street 12 jam, 14 jam saya minum apa? Minum apa? Kopi tarik Wonda. Hak tu kena satu tin di Johor Bahru dikempas sampai ke RNR Tapah, tak ngantuk. Tak boleh hisap rokok. Sebab banyak benda lain yang boleh menghalang kita mengantuk. Bukan rokok je. Sebab tu rokok haram. Sebab apa dia pergi mudarat? Mudarat dia itulah menyebabkan ulama-ulama kita bersepakat memfatwakan rokok adalah haram, termasuk Kedah dan majoriti lah ulama-ulama seluruh dunia. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi jawapan dia sama lah. Kalau ambil fatwa hak majoriti haram tadi, maka dia akan jadi haram jual, haram tanam tembakau, semua akan terlibat. Okey, selesai. Wallahu a'lam. Jadi baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la maruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.